Bos, tengok buku akaun sikit. 3 tahun ni semua jasa awak. Sampai sediakan dapur ni untuk saya. 3 tahun ni perniagaan Deji kita. Memang laku keras kan? Pasal pembahagian keuntungan hujung tahun tu. Pembahagian apa? Yang awak cakap dulu, bahagian 30 dari 70 tu. Saya bagi teknik, awak labur duit. Untung, saya ambil 30%. Heha. Hev, kau memang fikir macam tu. Ni bila, saya yang bayar dua kedai yang sibuk tu. Saya buka jalan bagi sumber barang. Meng, kau faham betul-betul. Kedai ni saya yang buka. Pelanggan datang sebab nama Deji. Bukan datang semata-mata nak cari kau yang mengipas. Tapi awak dulu depan semua orang. Janji 30 dari 70 tu. Awak ucap sendiri. Saya laburkan semua simpanan saya. Semua saya masukkan dalam stor sejok. Itu semua harta yang saya kumpul selama ni. Rancangnya hujung tahun nak baiki rumah buat keluarga. Nak renovasi rumah. Awak sendiri dulu. Dah bagi janji hitam putih pun kat saya. Duit awak tu cukup, kenat bayar bel air lebih beberapa bulan? Saya yang sewa kedai ni. Papan tanda pun saya daftarkan. Pelanggan pun kenal saya saja. Awak kasih apa sebenarnya? Cuma kasih tenaga kerja je. Setiap hari duduk di dapur buat kerja remeh. Kerja kau tu, budak magang pun boleh buat. Lagi nak 30% untung. Ambil 20,000 ni upah penat lelaka. Lebih dari itu tak ada. Dulu kita cakap bukan macam ni. Aku bagi tahu kau. Beriut ni aku punya. Papan tanda ni aku punya. Pelanggan tu cuma kenal aku. Lumeng, mulai hari ini kau kena tendang keluar. Biar aku tengok. Dan aku, macam mana kena hidup kat Old Street ni? Jauh, Jianda. Duit 20,000 ni kau simpan sendiri. Duit tak bermoral macam ni. Aku Lumeng, satu sempun tak nak. Pergi beritahu semua pembekal di Old Street. Siapa yang bekalkan barang pada Lumeng? Maknanya putus hubungan dengan Deji. Perniagaan patut buat dengan siapa? Biar mereka fikirkan sendiri. Uncle Jang, minta 5 kati barang segar hari ini. Dan 2 ketol tulang besar. Dah habis. Ni kan ada tergantung? Itu dah ditempah orang. Tak jual runjit. Aku bayar 10% lebih. Lumeng, pergilah. Bos Joe dah bagi arahan. Hari ini dalam pasar ni, tak ada barang untuk kau. Jauh Jianda nak kawal jual beli bahan mentah juga? Dia tak berhak kawal perniagaan. Tapi dia boleh kawal saluran pembekalan kami. Kalau kau tunggu lagi, kedai aku esok terpaksa tutup. Lumeng, jangan tanya lagi. Tanya pun takkan ada jawapan. Kita jiran lama satu kampung. Jangan rosakkan periuk nasi aku. Bu, kau dah dapat bahan belum? Hari ni awal tutup, langsung tak dapat. Jauh Jianda pimpin orang belak pembekal aku. Jauh belak kau? Dia ada hak apa nak belak kau? Ayah, awak baring saja. Hal ni aku boleh uruskan. Cakap terus terang dengan aku. Apa pasal duit bahagi 3 tahun tu? Jauh Jianda dah berubah sikap. Dia pegang buku akon. 1 sen pun dia tak bagi bahagian. Modal asal dikatakan lebih 30,000. Semua macam lesap begitu saja. Dia cuma bagi 20,000 upah kerja. Aku tak ambil. Aku tikam dia je. Orang bernama Jauh tu memang halim. Ming, walau hidup susah. Kita tak patut biar orang pijak kita macam ni. Kakak. Doktor cakap ayah tak boleh marah banyak. Mak, panggil teksi cepat. Meng, pakcik macam mana? Serangan angin ahmar akibat marah. Tekanan darah naik. Nasib baik cepat sampai hospital. Makan dulu sikit. Aku dengar cerita tadi. Jauh Jianda dah beri amaran. Kau cakap siapa tolong kau? Maksudnya dia nak lawan kau kat Old Street. Dia nak tutup terus jalan hidup kau. Dia nak paksa aku baling keluar. Resepi terazi tu. Dia fikir kalau aku tak ada bahan masuk periuk, aku kena balik menagis mohon dia. Si Jauh tu memang nak potong terus laluan orang. Baru tadi aku pergi tanya kat pasar. Beberapa peniaga semua dia dah panggil minum arak. Sekarang seluruh Old Street anggap kau macam pembawa bala. Doktor kata yuran pembedahan mesti dibayar lusa. Wang yang Deji potong tu tak boleh dapat balik. Kalau tak, pembedahan tak jadi dibuat. Aku ada lagi 3,000. Ambil dulu duit ni. Aku tak boleh terima duit kau. Jadi macam mana? Bahan makanan tak boleh dibeli. Resepi tak boleh dijual. Kita kat sini tunggu mati je lah. Dan buruk kita. Tangki minyak masih ada minyak ke? Ada lagi separuh tangki. Kau nak buat apa? Bahan yang dipelihara tak boleh hasilkan. Aroma menembusi tulang yang arwah Datuk sebut tu. Bukan beli yang di Belatu. Kita nak beli apa? Resepi Datuk asalnya memang bukan untuk bahan biasa. Di dalam hutan jago, lebih 100 batu dari sini. Kat ladang hutan ada rempah istimewa. Dan ada juga haiwan berkeliaran di seluruh bukit. Babi hitam liar yang lari di bukit. Laluan gunung di daerah Zing masih belum siap. Jalan gunung bersalji susah dilalui.
Terlalu berisikolah. Bukan berisiko. Ini mencari bahan terbaik. Hanya yang dilepas bebas. Hasil segar di dalam hutan saja. Yang layak untuk resipi Dato'. Kalau kau berani pergi, aku berani pandu ten buruk tu. Tapi walau dapat barangnya, balik nak jual kat mana? Old Street semua kawasan jauh. Kita tak balik Old Street. Old Street tu kolam ikan kecil je. Tak boleh besarkan ikan. Kita pergi Donghua City. Ke pusat pengumpulan terbesar di bandar. Sewa kat bandar mahal gila. Kita tak ada bayaran tapak. Tak payah sewa tapak. Den buruk kita ni. Memang papan tanda hidup. Mana kereta pergi? Periuk kita pasang situ. Aku tak percaya orang bandar. Boleh tahan bau sedap kita ni. Ming, kita betul-betul nak pergi? Bapa kau tubuh dia macam tu. Mak, kalau kita tinggal kat Old Street, kita cuma akan dibunuh perlahan-lahan oleh Ja. Kalau begitu resipi yang kau cakap tu, betul-betul boleh berjaya? Datuk pernah kata, apabila Zhenshan Honglu keluar, harum sampai 10 batu. Asal periuk kuah kita masak saja. Jauh tu siapa nak takutkan? Buka semua tempat duduk belakang. Boleh masuk periuk besi tu yang lama. Baik, terus saya pergi buka sekarang. Angkat semua kayu api yang tinggal sekali. Jauh, kau ingat putuskan bekalan. Boleh putuskan kemahiran aku ke? Tunggu sampai periuk Honglu ni masak. Aku mahu dirikan di jalan ni. Papan tanda emas yang betul-betul hebat. Daceng, kita gerak. Matlamat, ke gunung. Meng, jalan ni pelik sikit. Salji tebal sangat. Tayar asyik tergelincir je. Turunkan gear, tekan minyak penuh, jangan lepaskan. Lepas bukit besar tu. Turun bukit terus ke kampung Heisong. Baru tadi hampir terjatuh. Lu cakap pemilik hutan tu boleh dipercayai kah? Jiu jaga ternakan secara bebas setengah hidup dia. Babi liar dia lari merata atas gunung. Makan buah hutan, besar sendiri. Cuma bakal ke-10 ingat baru boleh tahan. Boleh tahan api kuat Zhenshan Honglu. Jiu jual barang? Pukul berapa ni punya lewat malam? Mana datang pembeli waktu macam ni? Dari Old Street, Donghua City. Minta separuh bahagian babi gunung yang terbaik. Kalau tak cukup, kami akan panjat dan sembelih depan mata. Beku sampai mati, aku tak jual. Jiu buka harga kaulah. Ini jualan yang boleh selamatkan nyawa. Bukan soal duit. Barang bagus, dagingnya padat. Dapur bandar tak boleh rebus sampai import. Nanti rosakin nama kedai saya. Awat semua, pergilah. Pak Tua, jangan tak kenal budi. Kami tengah malam redah salji datang sini. Awak cakap tak jual terus usir kami. Jiu tengoklah kemahiran saya. Boleh tak saya masak untuk barang tu? Saya urus bahan sampai bersih, tak tinggal sisa. Awat ni siapa dengan Pat Lu? Dia datuk saya. Okey, dengan kemahiran awak. Separuh bahagian tu saya bagi harga murah untuk awat. Jiu dah ada barang. Awak memang berpengalaman. Bahan nikat gunung sekarang masih ada ke? Radzi Pilau Dokuo. Ia suka tempat yang teduh. Tumbuh kat jelah batu. Awak tahu di mana ada? Saya di belakang Lau Siongyan. Kawasan tu sekarang ditanam secara teratur. Awak semua boleh pergi kutub sendiri. Tapi kawasan tu sekarang diselimuti salji setinggi separuh badan orang. Angin kuat boleh hembus orang jatuh. Saya nasihatkan awak pergi masa siang. Naik gunung sekarang senang tak dapat balik. Terima kasih, Jiu. Saya tak boleh tunggu sampai pagi. Meng, angin kuat sangat. Kita pun tak nampak jalan. Pusing kiri, ikut dinding batu. Meng, bawah kereta tersekat atas batu. Enjin mati. Jangan fikir pasal kereta. Cari dulu Radzi Pilau Dokuo. Ai, tak tahan lagi Meng. Jari kaki saya dah tak rasa. Tempat hantu ni, tak ada satu bulu pun. Kita salah tempat ke? Salah pun kena cari juga. Kalau tak ada bau wangi yang masuk tulang ni. Sepanci stok tu cuma sesuai buat makanan haiwan je. Kita tak boleh mengalah. Kau sanggup balik je ke? Kalau kau tunjuk jalan, aku gali sampai jumpa. Tok kata kulit ungu ni sejuk. Daunnya macam pedang. Dah lama daunnya gugur semua. Cuma nampak akar dan pokok yang kering. Daceng, mari sini. Inilah dia. Gali buka sikit, tengok. Terlalu keras. Meng kena guna penyodok. Guna tangan korek cepat sikit. Apa jadi? Gali sampai dasar ke?
Wangi rempah ni terlampau wangi. Ini dia, Lumeng. Ini rempah yang ditanam oleh J. Ayu Ye. Bahan terasi resipi Shenshan Honglu. Jumpa dah. Dacing, turun bukit, api dan rebus sop. Meng, kereta buruk kita. Bawah kereta tertimbus salji. Tak boleh nak hidupkan enjin. 1, 3, hidup. Tahan dulu, stabil, turun bukit, balik bandar. Meng, pakaian kita memang nampak serabai. Orang bandar yang pakai suit dan tai tu. Betul ke dorang sanggup pandang rendah makanan kita? Cium ni, ini bau kampung ke? Wangi gila. Dongua Siti tak kekurangan makanan. Tapi kurang rasa yang orang ingat seumur hidup. Cakap dengan kau. Tak boleh park dan kat sini. Halang muka kedai orang. Pak, kami nak buka gerai J. Buka gerai? Spot sini dah penuh sejak setengah tahun lepas. Tengok gerai bakar kat situ. Tu gerai Hu, bos dia. Kedai teh susu sana pula. Itu rangkaian berantai bandar. Keingat kau boleh buka sini? Abang, kami cuma ada satu periuk je. Takkan ambil ruang besar. Boleh tak kat lereng bawah lampu jalan tu? Tak boleh. Udah cakap. Orang baru masuk kena ikut peraturan. Kalau kau ambil lereng tu, asap bakar dorang mana nak berhembus? Dari Deji, jauh baru je post dalam grup. Kata ada seorang bernama Lujuri. Ambil periuk dia dan berniaga sendiri. Barang ni saya beli. Resepi ni ditinggalkan arwah datuk saya. Dia jauh jianda boleh kawal Old Street. Dan dia cuba kawal juga Dongwa Tapi dia City. tak boleh kawal jalan ni. Tapi kawasan ni aku yang jaga. Faham peraturan sini tak? Nat berniaga kat Chantai Road. Kena tengok kau ada berat berapa. Macam mana nak tengok? Bawa turun beriut barang kau tu. Aku rasa sekali. Hahaha. Kale lagi wangi dari kambing bakar aku. Biawailah pilih tempat. Kale tak, teruskan ke kaki. Hauhu, kau bully orang jujurlah. Dia pun tak tahu dia ni letak apa dalam van tu. Mana tahu satu periuk kacau bilau je. Angkat dapur, pasang api. Meng, sop lagi tak buka. Rasa belum keluar lagi. Tak pe, tunggu set lagi biar satu lorong ni. Tercium bau Honglu kita. Ni kulit kayu hutan je. Buddha, benda ni kau masukin mulut boleh sedap ke? Barang lama ni, simpan rasa dulu baru keluarkan. Tunggu je. Alah, body kuat betul. Fair. Astaga. Ini bau apa ni? Aku goreng telur puyuh 10 tahun pun. Bau ni pun buat perut lapar. Cikgu, kau jual apa ni? Kenapa wangi sangat? Zhenshan Honglu. Cuba dulu baru beli. Kalau rasa tak wangi, letak mangkuk tu balik. Aku tak minta sepesen pun. Bos Hu, saya boleh pilih? Daging lembut tapi berurat kenyal. Aromanya rempah sampai ke tulang. Adik, Dah, Lumeng, beriuk ini. Nat buat semua restoran di Dongwa City tutup ke? Kenapa derianga? Alihkan tong sampah bawah lampu jalan. Buat ruang untuk Luneng. undurkan Jen. Pasang meja. Baiklah. Haruman tu. Datang dari ten di depan. Bos, ni jual macam mana? Bagi saya 10 RM dulu untuk cuba. Sejin 30 RM. Tak jual ikut keping. Nak makan, satu orang satu mangkok sop asli. Atau dipotong ikut hidangan. Saya mahu 2 jen, yang ada tulang besar. Saya juga mahu 2 jen. Potongkan kepingan yang paling merah tu. Hehe. Lumeng, simpankan untuk saya 2 jen. Gerai bakar saya tak laku dah. Jangan berebut. Satu periuk cukup untuk semua. Seterusnya. 2 jen. Lumeng, dah yang ke-6. Semua barang dalam booth belakang dah dikeluarkan. Masih beratus puluhan orang di belakang. Kuah tinggal 30%. Pergi ke belakang, potong daging tanpa lemak. Ada sikit serpihan tulang. Memang dia letak rempah apa ni? Lapisan aromanya tebal sangat. Sejak bila Dongwa ada tukang masak handal macam ni? Dah habis. Esok pukul 6 pagi jumpa sini lagi. Bos, masih ada lagi ke? Saya Chen Juo, pengurus pembelian Wan Jian. Saya Chen Juo, pengurus pembelian Wan Jian. Saya nak beli hak penuh sop awak ni. Abang Meng, Wan Jian. Restoran paling mahal kat bandar ni. Dia nak beli sop kita. Macam mana pula caranya nak beli tu? Adik, sayang betul bakar macam ni hanya jual di gerai.
Saya baru perhati gerai ni setengah jam. Kuah sop dia memang harum sangat. Saya tawar 100,000 untuk beli resipi awak. Wan Jian akan jualkan ke seluruh negeri. Ah, 100,000. Dah boleh beli kereta 1 biji. Mudah-mudah dah boleh kaya. Manager Chen, cuba rasa kuah dalam mangkok ni. Dagingnya lembut sampai hancur. Sam-sam tulangnya manis. Bukan manis lekat. Ini bukan rempah biasa. Sop ni memang sedap dan segar. 100,000 pun awak takkan dapat rempah ni. Lagipun, saya datang ni untuk jual barang. Resipi takkan dijual. Kau memang tegas, tapi kau cuma ada seorang dan satu periuk. Kapasiti pengeluaran tu yang jadi halangan. Kalau awak boleh selesaikan kapasiti tu, Wan Jian ada 4. Dapur pusat, talian pengeluaran. Asalkan awak sudi bekerjasama. Resepi awak simpan. Awak jadi yef kami. Awak uruskan Shenshan Honglu. Untungnya 1,9 kau dapat 1 bahagian. Meng setuju dengan dia? Dengan duit ni, bayaran pembedahan Pak Cik ada dah. Bahagi 1,9. Siapa yang kawal saluran pembekalan tu? Kami ada pembekal tetap. Kos skala besar mesti ditekan. Tapi jangan risau. Bahan mentah memang ikut piawaian negara. Kalau guna barang murah, periuk sop ni akan rosak. Saya yang pilih bahan untuk Shenshan Honglu ni. Maknanya awak cakap. Awak tak jual resepi. Tak jual skill masakan. Barang saya beli sendiri. Kalau Wan Jian nak jual benda saya, boleh. Kita tanda tangan perjanjian pembekalan. Saya keluarkan produk siap dan pes. Awak urus jualan. Saya ambil 40% keuntungan. budak-muda, kau gila ke? Itu Wan Jian. Tahu tak? Awak berani bahagi 60 D 40 dengan Deba? Lagi nak bagi dia berjawi orang tengah pula. Yud ada keyakinan itu bagus. Tapi jangan bercita-cita terlalu tinggi. Platform Wan Jian bukan milik awak. Periuk buruk ni boleh telan apa? Donghua City ada banyak platform. Tapi periuk yang boleh masak aroma menusuk tulang macam ni, dalam seluruh bandar ni, cuma ada 1 J. Kau boleh cuba pergi ke gerai lain? Tengok boleh jumpa rasa ni ke tak? Bos ni perangai memang power. Tapi barang dia memang wangi gila. Esok aku datang lagi. Bos Lu, kau menang. Pembahagian 40-60 memang tak mungkin. Itu dah melampaui had paling bawah Wan Jian. Bahagi 30-70, kau 30, kami 70. Untuk percubaan pertama, aku nak 100 kati. Esok tengah hari aku hantar kenderaan rantaian sejok ambil stok. Kalau kualiti boleh dikekalkan, kita terus tanda tangan kontrak jangka panjang. Boleh, tapi aku ada satu syarat. Bayaran untuk stok 100 kati tu. Aku nak tunai pendahuluan. 20,000 sebagai deposit. Jumpa esok tengah hari. Meng, kita betul-betul dapat duit ni? Daceng, kemas gerai. Kita balik gunung ambil stok JIUY. Periuk ni tak boleh berhenti. Siapa yang telefon? Meng, ayah kau dah sedar. Doktor kata keadaan dia dah stabil. Bila-bila masa boleh buat pembedahan. Maaf, bagi tahu doktor untuk siap sedia. Kita teruskan pembedahan. Duit perubatan dah aku bawa balik. Meng, maksudnya kita sekarang ni, dah kukuh bertapak di bandar ke? Ini baru saja cari sikit peluang. Jauh ni mesti dah tahu sekarang. Dia mesti dah tahu kita jual di night market. HMPH, si Jao ni memang sengaja nak buat kacau. Tunggu je sampai barang kita masuk Wan Jian. Nanti tengok kedai rosak dia tu. Boleh lagi berlagak lama mana? Daceng, esok kita jangan teruskan saja. Serahkan barang terus kat Wan Jian. Tempat serah esok tengah hari kita tetapkan. Depan pintu pasar Old Street. Old Street tu kawasan Jao Jian dekan? Bukankah itu sengaja nak produk dia? Memang aku nak dia tengok sendiri. Orang yang dia potong jalan hidupnya, boleh pula bangkit dengan cara yang terhormat. Dengan periuk besar dan tangan kita. Kita bawa masuk barang ke rumah makan terbesar negeri. Itu baru namanya pakai skill tumbuk muka dia. Pecot balik ke bukit. Kenapa restoran mahal kat bandar ni boleh sampai sini kele? Bukankah mereka guna pembelian dalaman saja? Kumpulan pertama, 100 bekas Shenshan Honglu Original. Timbang. Ruming, tak heranlah pengurus Jen ulang-ulang besan. Kata mesti ikut spesifikasi tertinggi randaian sejuk. Buat dia memang power, muakin barang. Bos tu Lu Meng. Dia dah jual barang kat Wan Jian. Tak mungkin. Wan Jian sanggup ambil dia? Dia mana ada bekalan macam tu? Terima kasih, Jauh Bos, sebab kau potong sumber barang aku. Aku pergi Songling cari barang yang betul-betul terbaik. Barang bagus tu bukan bergantung pada kain buruk kau. Tak cukup untuk minyak sehari. Jangan buat-buat bodoh kat sini.
Siapa tahu kerebus apa dalam beriut tu? Barang dari mana pun tak jelas. Kau merepek apa ni? Barangnya elok kita. Pelanggan ada mulut juga. Jauh, jaga gerai kau elok-elok. Kalau tak, lepas ni kau makan angin je lah. Hei, San Lausi, tolong tulis satu benda, bayaran saya. Buatkan supaya lumeng. Di gerai pasar malam tu hancur habis. Jangan padatkan malam ni 200 orang. Pastikan orang belakang pun dapat bahagian. Jangan makan semua tu. Kalau makan ni, perut boleh meragam. Bro, kau jerit apa tu? Saya makan 3 hari berturut-turut pun masih sedap. Sedap. Itu diperap guna perisa dan bahan pengawet. Orang ramai. Tengok ni kad muka depan Dideo. Gerai Daryl ni semua guna. Stok beku yang disimpan bertahun-tahun. Pilih bahagian busuk dan potong tepi je nak masak. Bual kosong. Kami baru ambil barang segar dari Hei Song Ling. Mana ada tu fitnah. Kalau betul segar, buka kotak tunjuk kad orang. Kata orang bila dimasak warnanya gelap merah. Pasti letak pewarna. Budak, betul ke yang tertulis kad telefon tu? Saya beli untuk cucu makan. Makcik, jangan percaya. Mereka Samsung yang disewa oleh Deji. Meng, saya turun halau mereka. Dacing, berhenti, padamkan sumber api. Meng. Belakang ada puluhan bekas lagi belum terjual. Betul-betul berhenti? Bayar balik, hari ini setiap orang dapat 50 RM. Semua barang hari ini kita buang saja. Haha, semua tengok ni. Rasa bersalah sebab buat curang, kan? Sekarang refund terus lari. Gerai ni kira rosaklah nama dia. Barang tak busuk, tapi gosip ni terlalu kotor. Beritahu siapa yang bayar orang belakang kau tu. Nak lawan dengan kemahiran? Bila-bila saya sedia. Guna cara hina macam ni, Feng Duan pijak nama baik saya. Tak akan berlaku. Jom, bawa kereta cari bengkel. Meng, cara ni betul boleh ke? Potong semua ruang kargo, biar angin masuk. Suhu dalam periuk cepat hilang. Sukar kawal api macam ni. Jauh Jianda kata kita buat perangai dalam kargo gelap. Kalau begitu saya buka besi tu semua. Lampu spat ni tak terlalu terang sampai menyilaukan? Daripada timbang barang mentah. Proses sedikit sebelum masuk periuk. Kemudian kawal api untuk rebus sampai masak. Semua dibuat di udara terbuka. Saya nak setiap orang yang beratur boleh nampak jelas bahan-bahan ni. Gerai yang bagi orang ciri birit datang lagi. Belum lagi gulung tikar dan pergi. Hei semua, mari sini tengok. Ada yang kata dalam fon saya guna barang beku. Stok beku yang dah beberapa tahun tu. Korang tengok baik-baik. Barang lama warnanya pucat. Barang beku picit keluar air. Saya punya ni terus dari Hei Song Ling. Baru dapat pagi tadi, masih segar. Serat dagingnya padat. Yang tahu barang, mari sini pegang sendiri. Ini barang grade tinggi tu. Saya buat bisnes ni dah bertahun-tahun. Tak pernah jumpa barang segar macam ni. Kali ni barang beku. Saya makan tong sampah tu sekali. Tengok sekali dah tahu ni barang segar. Barang memang segar. Tapi macam mana dengan kuah dia? Mesti dah campur pewarna. Nah, nilah air busuk yang korang kata tu. Perhatikan betul-betul. Semua rempah asli. Barang pun segar. Kuah pun jernih. Kami buat kerja secara jujur dan telus. Bab artikel fitnah tu, saya dah serahkan pada peguam untuk kumpul bukti. Semalam bukan ke kau yang paling lantang? Kalau sebarkan berita palsu lagi, kita jumpa di mahkamah. Baiklah. Bos lu memang tegas. Bagi saya 5 kilo. Aku yang dah lama beratur ni. Potong yang ada tulang sikit tu untuk aku. Pukulan pertama kau, Jauh Jianda, meleset. Sekarang giliran aku pula. Lu kasih dah kami kenal pasti. HMM. Kilang traktor terbiar di pinggir bandar Donghua. Lu Meng memang orang yang berhati-hati. Malam dia ada di pasar malam. Subuh baru balik rebus sop. Ini 20,000. Jangan kaji orang lain. Kurang cuma perlu buat satu kerja. Bos Jauh, apa arahan? Nak pecahkan cermin atau kempiskan tayar? Hancurkan beriuk besar tu. Jedut semua sebelah itu. Tuang semua dalam longkang kotor.
Jangan tinggal setitik pun. Tikut lubang bawah beriuk. Aku nak dengar hari esok. Dia tak boleh keluarkan langsung barang tu. Benda senang. Ambil duit, buat kerja. Tak akan tinggal kesan. Malam ni kilang tu jadi longgokan besi buruk. Luming dah tak ada beriuk dan sup. Aku nak tengok kau hantar apa. Sinilah tempatnya. Mangga tu dah berkarat. Bau dia memang lain macam. Patutlah bos jauh sanggup bayar. 20,000 untuk hancurkan beriuk sup ni. Jangan sembang banyak. Dia tidur kat belakang tentu. Jangan buat bising. Jom buka penutup periuk. Guna tong, tuang habis sop. Aduh, mata saya. Apa benda ni? Lari. Tempat ni ada perangkap. Pencuri dari mana ni? Berani curi sop kita. Mereka dah dalam perjalanan. Siapa suruh kau orang? Abang, tolong. Jangan bunuh kami. Kami cuma orang kutip barang dekat sini. Nak masuk curi besi sikit. Meng, geng pencuri ni mesti ada niat jahat. Tunggu, dah datang. Kita serah pada diorang. Malam-malam bawa tukul nak kutip barang? Kau ingat aku ni bodoh? Berapa banyak jauh bayar? Jauh bos. Siapa tu jauh? Saya tak kenal. Jauh tak suruh kau? Sop dalam periuk ni nyawa aku. Sentuh periuk ni, sama macam bunuh aku. Kau musnahkan rezeki pelanggan. Kau ingat demi halang pencuri besi. Aku sanggup pasang lampu sorot dan CCTV? RM20,000. Ja bagi kami RM20,000. Dia kata, asalkan tuang sop itu. Pecahkan periuk pun jadi. Abang, lepaskan kami. Kami belum sentuh periuk tu. Pergi balik, beritahu jauh. Ini kali terasi dia. Untuk cuba buat kerja kotor kat aku. Old Street tak boleh terima gerai aku. Aku akan angkut dari Dongwa City sampai ke depan rumah dia. Meng biarkan dia begitu saja. Kita tunggu. Terus ambil mereka ke? Cara tu tak selesaikan masalah sebenar. Sekarang pesanan Wan Jian. Tambah setiap hari. Kita kena jalankan bisnes dengan baik. Biar lagi ramai dapat makan makanan yang selamat dan sedap. Bukan semata nak bertekak dengan jauh. Jadi kita telan sahaja kemarahan ni. Kalau dia datang lagi nanti, Dia takkan boleh datang lagi, dah ceng. Kemas barang. kemas apa? Kita baru sewa kilang ni beberapa hari saja. Pengurus Chen dari Wan Jian. Tambah 50 jen pesanan hari ni. 2 periuk kita tak cukup lagi. Kita kena pindah ke tempat yang lebih besar. Bina kilang bebas habuk. Kita ada banyak duit sangat kena bina kilang? Bukan setakat nak bina kilang. Aku juga nak tarik semua rakan lama dari Old Street. Yang ditekan oleh Zhao. Aku nak bagi Zhao tahu. Apa maksud sebenar jalan buntu? Yang tak berguna memang tak berguna. Tak sempat pun sentuh. Dah terkencing sebab takut bila nampak lampu. Deo, tak boleh salahkan kawan-kawan. Budak tu memang licik zila. Kilang tu pasang pembesar suara. Bunyi tu boleh didengari satu jalan. Lagipun budak tu masa dia pergi. Dia sempat cakap benda keras gele. Cakap nak langkah demi langkah. Kangkit periuk tu sampai depan pintu rumah Hawat. Nak angkat sampai depan rumah saya. Dengan modal jualan gerai dia tu je. Dia ingat universiti tu milik dia. Hari ni saya nak Wan Jian. Nak tunjuk perasaan. Saya tak percaya nama besar DJ yang beratus tahun. Boleh kalah dengan gerai tepi jalan dia. Meng, kilang kau dengan semua ni. Garisan automasi canggih. Semua tu. Bayaran bulanan dari Wan Jian tu cukup ke? Tak cukup. Tapi saya dah gadai semua simpanan pasar malam. Tambah sekali pinjaman subsidi balik kampung sekali. Kita tak dapat balik jen buruk tu lagi. Kalau macam tu, jen buruk tu memang tak dapat balik. Dengan kapasiti macam ni, sehari kita perlukan. Berapa banyak bahan sebenarnya? Barang bagus kat Hei Song Ling tu sedikit je. Tak pasti boleh cukup bekalkan. Sebab tu saya suruh kau panggil orang dari Old Street. Kira masa. Mereka patut dah sampai sekarang.
Pak Lu? Lu Meng, kilang kau bina memang gah betul. Uncle Jang, jangan berdiri kat pintu. Tukar kasut, pakai syuek hadir. Masuk tengok bilik tanpa habuk kita. Kita semua orang kampung. Kazer, tak pernah nampak susunan macam ni. Jauh bos kata, kejuma bernasib baik. Buka gerai kat bandar, jual subje. Meng, kau suruh Daceng panggil kita. Datang buat apa sebenarnya? Kami orang Old Street masih harap. Jauh boleh buka saluran bekalan. Saya nak ajak korang masuk kilang. Uncle Jang, kau yang urus bahan. Kepakaran kau terkenal kat Old Street. Uncle Liu, mata pilih bahan kau memang tajam. Dalam bidang ni, kau antara yang teratas. Masuk kilang kita jadi pembekal barang. Masuk kilang boleh buat apa? Masuk kilang jadi juru teknik. Tanggungjawab, pengeluaran, kawalan kualiti, prapemprosesan. Gaji 3 kali ganda. 5 insurans plus pembahagian keuntungan. 3 kali tu, sebulan mesti dapat 7 day 8,000. Meng, kau tak bergurau kan? Tertulis. Hitam putih. Ada cop syarikat lagi. Semua. Jauh anggap korang macam haiwan untuk dimanfaatkan. Meng anggap semua sebagai rakan kongsi. Sesiapa yang nak tanda tangan, hari ini ambil uniform. Cukuplah. Bekerja di Deji bertahun-tahun. Tahun-tahun cakap nak naikkan gaji. Hasilnya sampai sekarang langsung tak. Bahkan bayaran bermanas pun tak bagi. Membuat bayar pada tulang tua aku ni. Aku serah pada Tanda tangan. Kaleta, paling derot je akan bokot kita. Sekarang orang Wall Street semua. Dah pergi di universiti beli barang. Ikut jauh, lambat laun kau akan lapar. Lu Meng, perkembangan kau lebih laju dari jangkaan aku. Saluran pembekalan dah setuju? Dah. Mereka jadi teras utama aku. Saluran bekalan dan pasukan kawalan kualiti. Kontrak Lu Meng dengan Wan Jian ketat sangat. Setiap langkah mesti distandarkan. Kau ambil pengeluar kecil-kecil ni. Standard ditentukan mesin. Tapi sentuhan tangan terbentuk dari bertahun-tahun kerja. Uncle Jang boleh urus barang sambil mata tertutup. Lebih konsisten dari mesin pemotong daging kau. Kau nak data? Aku nak jiwa kerja tu. Baik, selagi kualiti tak turun. Aku tak campur urusan orang. Wan Jian nak lancarkan di 30 cawangan seluruh negeri. Serentak perkenalkan hidangan SAS Zhenshan Honglu. Kapasiti harian kena naik ke 3,000 jen. Lu Meng, kau mampu tanggung? 3,000 jen tu perlukan berapa periuk? Selagi bahan mentah tak putus. Barang takkan kurang. Tapi aku ada satu syarat. Syarat kau makin tinggi pula. Cakaplah. Di kaunter Wan Jian mesti. Tertera Meng Siang Guang sebagai pengeluar. Aku bukan nak bekalan sekali je. Aku nak nama jenama. Baiklah. Wan Jian belum pernah buat kolaborasi jenama. Kau jadi yang pertama. Saya akan bawa kontrak balik dan susun semula. Liu, kita ni masih jual barang ke? Nampak betul-betul berseni. Bodoh, Lu Meng dah cakap. Kita ni boleh panggil pekerja industri moden. Pak Cik semua. Kedatangan barang batch pertama dah diturunkan dari kenderaan rantaian sejuk. Lu Fen tunggu korang kat kilang. Ikut standard semalam. Mula kerja. Jom. Tunjukkan skill kita kat Lufen. Bos, Pakcik Jam. Pakcik Liu semua dah keluar. Sekarang digi kita ni. Tak tinggal seorang pun bekerja mahir. Barang pagi tapi tak ada orang nak turunkan. Dia dapat duit banyak dari mana ni? Bengkel bebas debu. Insurans benuh dan ceruman. Dia ingat dia buat kerja amal ke? Dengar kata Wan Jian bagi jaminan kat dia. Dia pinjam ban jumlah besar, bos. Kita betul-betul tak dapat lawan dia ke? Diam. Jangan kecilkan semangat orang. Jangan padam semangat sendiri. Menjauh sikit. Dia buat langkah sebesar ni. Asal rantaian bekalan terputus satu saja. Dia boleh move list dalam sekelip mata. Saya tak percaya semua barang besto. Boleh sampai sebelum setiap hari. Baju seragam baru Uncle Jang muat tak? Nuet, Lufen. Kau tunggu dan diheje. Selagi pisau saya belum patah. Produk kilang ni pasti takkan. Keluar barang cacat walesisen. 1234. Meng. Semua 30 cawangan Wan Jian satu negeri dah banjir tempahan. Barang baru keluar pun dah habis dijual. Fokus J. Pengeluaran dah meningkat. Kualiti stok lama lagi kena jaga betul-betul. Uncle Jang diorang tengah pantau.
Ya, tengah pantau. Kalau ada silap, Uncle Jang sendiri yang letak apron. Dia tu. Dengar kata Deji dah tutup kedai secara rasmi minggu lepas. Jenama lama pun kena jual untuk bayar hutang. Apa dia datang cari pasal pula? Pergi ambil semangkuk daging lemak paling lembut. Ambil 2 batang tulang sekali. Bawa sekali mangkuk dan penyepit. Meng, kau nak belanja dia makan ke? Dulu dia yang nakkan kita mati. Pergi je, sop dalam periuk tu masih panas. Jangan sampai hati kita jadi dingin. Ingat tu. Keselamatan makanan sentiasa batas bawah kita. Sama je untuk sesiapapun. Jauh belum makan lagi agaknya? Lumeng, saya cuma lalu je nak tengok. Tengok je. Rasa sikit. Masih guna resipi yang arwah atuk tinggal. Tapi saya tambah kaedah vakum. Dan pengekstrakan suhu rendah. Rempah lebih meresap. Daging pun ada rasa manis semula jadi. Semua bahan ada atas papan pemotong. Kau marah, nak tolak duit bahan. Kalau buat sop tanpa hati, mesti pahit. Lumeng, aku kalah ini tak sia-sia. Aku pernah potong bahagianku dari kau. Aku tutup jalan kau. Tapi ke bawah orang Old Street. Malah jadi lebih maju. Aku buat salah pada patlu. Tak berani jumpa jiran-jiran Cold Street. Habis nangis, basuh mangkuk sampai bersih. Bahagian kawalan kualiti kilang masih kekurangan. Seorang tukang berpengalaman yang faham kerja. Apa kerja kau? Sepanjang hidup ini, kau lebih lama urus bahan daripada aku. Kalau kau nak datang, esok jam 8 jumpa Uncle Jang ambil baju kerja. Kau masih berani pakai aku? Resepi ini sebenarnya supaya semua orang dapat makan yang sedap. Asal tak menipu orang saja. Siapapun boleh rebus sop ni. Kalau dah sejuk, jadi keras. Makan cepat. Terima kasih, Lumeng. Esok datang tepat pada waktunya. Meng, kondoi kenderaan rantaian sejuk akan bermula. Semua tunggu kau untuk gunting reben. Haha, tengok kau ni. Masih lagi terburu-buru. Atuh, periuk Honglu ni. Azirnya rebusan ni betul-betul masak.